Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mulakan diskusi kita pada petang ini dengan umul kitab Al-Fatihah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ini kita dapat dikumpulkan sekali lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdiskusi tentang satu tajuk buku yang bertajuk Hebatnya Rasulullah Teladani Peribadi dan Pengurusan Kekasih Allah. Kita bawakan khas penulis buku ini, Ustaz Zahiruddin Zabidi, bagi membedah tentang kepribadian Rasulullah. Kalau ikut diskusi ini masa, ini adalah diskusi yang ke-24. Setiap hari Khamis dia orang akan buat diskusi, di sinilah tempatnya. Tetapi hari ini kita dianjakkan awal sedikit pada hari Selasa khas untuk membedah buku Hebatnya Rasulullah Teladani Pengurusan dan Kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada petang ini saya tidak mahu menghurai panjang tentang buku ini. Kita semua dah jelas, kita dah bawa sendiri penulis bagi menghurai tentang buku ini. Jadi apa yang saya tertarik tentang buku ini selain daripada tajuknya, di belakang itu ada satu warkah khas berkenaan dengan titas dan juga kepentingan Fakulti Pengurusan Islam di Universiti Tempatan. Jadi agaknya Ustaz boleh huraikan sedikitlah tentang itu. Sementara kita tunggu mic nak okey, kita akan mulakan dulu dalam keadaan begini sementara untuk nak repair mic. Okey, tanpa membuang masa, saya mempersilakan Ustaz Zahiruddin Zabidi untuk membedah buku beliau sendiri. Silakan. Di lah. Atas meja ke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fassalli wa sallim ala 'abdika an-nabiyil karim Muhammadil Mustafa sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa sunna ulaika rafiqa amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran. Shadaqallahul azim. Baik, agak mencabar tentang ini kerana saya perlu guna suara perut untuk melontarkan suara paling dalam kerana mikrofon kita masih dalam perjalanan untuk baik. Jadi saya harap dengarlah kot. Sana terlibat juga ke? Dengar ya? Sudi mendengar tak apa, tak ada masalah. Baik, sewajarnya budaya bedah buku itu satu budaya yang memaparkan ataupun menjadi satu budaya yang penting di universiti, varsity, kerana ia adalah budaya keintelektualan yang memang dipelopori dalam dunia Islam sendiri, bahkan di dunia barat pada hari ini. Yes. 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 Hello. 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 Okay. Hello. Jangan karaoke. Hello. Hello. Kita. Baik, namun menjadi kebiasaan untuk membedah sesebuah buku, sesebuah karya itu ia perlu dibedah oleh orang lain, bukan oleh penulisnya sendiri. Kerana di sana perlunya kritikan. Di sana perlunya, kalau dalam bidang hadis ada bidang jarh wa ta'dil. Jarrah melukakan, tapi istilah yang dipakai adalah untuk mengkritik dengan adil, mencari yang terbaik daripada jajaran sanad itu dan sebagainya. Jadi bila saya bedah buku saya sendiri, pasti saya nak puji diri saya, kan? Sepatutnya cari tokoh. Tapi tak apa, hari ni kita sebut diskusi lah, bukan bedah buku. Saya ingat saya dah tengok video yang Universiti Masa. Saya tak tahu pula ada macam UTAM punya untuk bedah buku di UIA ni. Tapi baguslah, kerana saya tengok video-video semalam dah banyak buku yang dibedah, antaranya buku Buya Hamka,
Banyaklah buku-buku yang bagus-bagus. Saya ingat ini perlu diteruskan dengan serius dan jemput tokoh-tokoh dalaman sendiri sebenarnya. Tuan-tuan ada Dr. Mazli Malik yang cool, yang begitu cool. Untuk saya ingat program gini dia akan suka. Dan ada beberapa orang lagi tokoh, Ustaz Abdullah Bukhari antaranya, yang boleh kita ajak untuk kita berdiskusi seperti ini. Baik, namun berkenaan dengan buku Hebatnya Rasulullah, asalnya ia adalah makalah, sebahagian daripada makalah latihan ilmiah saya di peringkat sarjana muda dulu. Jadi saya rasa sedikit ada tekanan bila tuan-tuan dan orang ramai di luar sana memanggil saya ustaz, menyebabkan saya terpaksa pergi sambung ambil diploma lah, sekarang ambil sejarah tamadun Islam lah. Sebenarnya saya bukan ustaz, Abu asal bukan ustaz. Baik, tapi kerana ialah bila kita bercakap tentang Islam dan sebagainya, saya pelik juga kenapa tak panggil mereka para orientalis itu sebagai ustaz. Sebab mereka paling banyak menulis tentang Islam. Betul? Jadi kita reserve dulu istilah itu, tak ada masalah. Cumanya yang lebih penting adalah bagaimana cara seseorang itu berfikir, bagaimana cara seseorang itu memandang agama Islam, bagaimana caranya seseorang itu menimbang sesuatu isu yang berkaitan dengan Islam, itu lebih penting. Itu lebih penting. Bagaimana seorang yang ada so-called ustaz tapi kadang-kadang terlihat jelas terlampau dalam menterjemahkan ataupun menafsirkan agama itu menyebabkan Hello. Hello. Okey, boleh. Hello. Okey. Perlu lemah lembut Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mana dah kita tadi? Berkenaan dengan apa nama tadi? Orientalis. Baik. Kajian orientalis terhadap Islam, peringkat awalnya kalau merujuk kepada alam Melayu lah. Di alam Melayu, peringkat awalnya catatan-catatan yang dijalankan oleh para orientalis itu hanya, dia bukan orientalis, belum ada satu bidang khas yang dinamakan orientalisme pada masa itu, kerana yang mencatat, yang menulis adalah para penjajah yang datang atas dasar perniagaan, expenses zaman Renaissance apa semua tu. Mereka datang ke negara kita dan mula mencatat para pegawai kerajaan. Antaranya pegawai yang yang datang ke sini dan mencatat ramailah. Stanford Raffles antara yang banyak mencatat dan juga mengambil balik kita punya hasil khazanah, hasil maksud negara dan penulisan tentang umat Islam dan sebagainya, bawa balik ke negara mereka, sehingga kan pada hari ini kita nak mengkaji tentang budaya, adat, budaya, khazanah keintelektualan bangsa para alim ulama Melayu Islam pada masa ini, kita terpaksa sama ada pergi ke SOAS ataupun ke University of Leiden di Belanda sana. Itu satu kerugian. Saya pernah menulis dan esei tersebut terbit dalam Mingguan Malaysia dan bahkan mendapat final dalam menjadi finale dalam pertandingan SHKU, Hadiah Sastra Utusan. Kerana saya mengkritik dalam itu, saya mengatakan adakah pada zaman itu orang Melayu ni terlalu tidak cerdik ataupun orang Barat terlalu cerdik memandang ke depan. Kerana dengan mengambil khazanah kita, dia akan pegang sesuatu bangsa sampai hari ini. Kita nak kaji tentang datuk nenek moyang kita sendiri, kita terpaksa berlutut kepada mereka dan pergi ke sana dari sudut duit itu sendiri. Sebenarnya mereka dah pandang jauh dan melihat dari sudut ekonominya, berapa banyak kerajaan Malaysia menghabiskan untuk para sarjana kita di peringkat master dan PhD untuk membiayai mereka mengkaji tentang bangsa kita sendiri, mengkaji tentang sejarah ataupun mengkaji tentang sumber sejarah orang Melayu Islam itu sendiri. Apa kaitan dengan hebatnya Rasulullah ni? Jauh. Jadi biasalah, kalau masuk lecture profesor pun dia bercakap, kita tak faham apa pun. Dengar dulu. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di sini timbul bila saya di SEM berapa sarjana muda tempoh hari, salah satu madah ataupun salah satu kita punya subjek adalah pengurusan perbandingan. Bagaimana hasil idea untuk tulis buku ini muncul bila munculnya tentang subjek yang saya belajar itu pengurusan perbandingan.
Yang asalnya saya dah mula rasa tak seronok belajar dan sebagainya kerana saya nak masuk syariah usuluddin. Tapi tiba-tiba tercampak pergi jadi pelajar pengurusan. Bayangkan jauh tak jauh. Jadi dalam subjek tersebut kita belajar tentang pengurusan perbandingan. Bagaimana teori-teori pengurusan barat dibandingkan dengan pengurusan-pengurusan yang teori-teori ataupun kitab-kitab pengurusan yang dilahirkan oleh para ulama Islam. Antara yang terawal adalah kitab Al-Kharraj, iaitu yang dikarang oleh Syekh Abu Yusuf, Qadhi Abu Yusuf, salah seorang qadhi zaman Abbasiyah, tak silap saya, Umayyah lagi. Dia diarahkan untuk Al-Kharraj ni tentang cukai, cukai. Jadi kemudiannya muncul Ahkam Sultaniyah oleh Al-Mawardi. Kemudian muncul apa dia lagi? Nasihatul Muluk oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Muncul pula Siasah Syar'iyyah fi Islahir Ra'i wal Ra'iyah oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Muncul pula Al-Muqaddimah oleh Ibn Khaldun. Muncul pula kemudian dan rupanya khazanah di dalam khazanah keilmuan turath, dalam keilmuan dan peradaban Islam itu subhanallah sangat besar dan hebat. Yang mana kita belajar hari ini, mana-mana pun kita belajar dalam bidang apa pun, perguruan hari ini, pengurusan, teknologi dan sebagainya, segala rujukan yang kita pakai semuanya balik kepada barat. Sedangkan bukanlah kita nak berromantis, tetapi di sana ada satu kenyataan yang kita kena tahu. Peredaran peradaban itu berlaku melalui bahasa. Islam muncul selepas Nabi SAW menerima wahyu. Tetapi sebelum kedatangan Islam yang membina tamadun yang hebat hampir 1300 tahun, di sana sudah ada tamadun India, di sana sudah ada tamadun Cina, di sana sudah ada tamadun Yunani, Greek, di sana sudah ada Babylon, di sana sudah ada Mesir kuno dan sebagainya, yang peninggalan dia itu sangat hebat. Dan datangnya Islam juga menyerap dan meminjam daripada tamadun-tamadun hebat itu. Namun Islam sangat hebat kerana di samping dia meminjam, dia telah buat satu revision, dia telah buat satu penapisan dan mengeluarkan segala pinjaman daripada falsafah Yunani, daripada falsafah Greek, Rom dan sebagainya itu dalam konteks yang kena dengan kaedah ataupun kena dengan tauhid Islam, akidah tauhid yang menjadi pegangan kita. Itu hebatnya para alim ulama dan juga cendekiawan pada masa itu. Baik tuan-tuan dan puan-puan, Nabi SAW, kita masuk sikit dalam topik kita ni. Bila saya sedar tentang perkara itu, kecenderungan saya untuk mendalami tentang sejarah, tamadun, pemikiran dan sebagainya semakin meluak-luak. Dan akhirnya saya terjumpa dengan, rupanya di Malaysia ada seorang tokoh. Tuan-tuan kena kenal tokoh ini. Kalau betul nak serius mendalami tentang sejarah, tamadun dan pemikiran, tuan-tuan kena kenal tokoh ini, kena mendalami gagasan beliau. Siapa? Orang yang mengasaskan ISTEC. Siapa dia? Profesor Dr. Syed Muhammad Naqib Al-Attas. Walaupun saya bukan Attasian, tetapi saya sangat mengagumi dia punya sumbangan kepada bidang keilmuan pembinaan dia. Siapa yang tak pernah pergi ISTEC, UIA, rugilah mereka. Humul khasirun, mereka itu rugi, orang yang rugi. Pergilah melawat dekat ISTEC Jalan Duta, tengok dengan struktur binaannya, dengan koleksi daripada perpustakaan dia, itu untuk membina tamadun. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, sebuah tamadun, bila Al-Quran turun kepada Nabi SAW, kita masuk sikit, yang menjadi intipati dan punca kepada kehebatan Islam. Kita katalah macam-macam kerana Quran tu gini. Tapi sebenarnya kita lupa satu perkara yang sangat besar. Pernah tidak kita terfikir, kenapakah wahyu yang pertama, dalam surah yang pertama, pada ayat yang pertama, kalimahnya adalah Iqra. Kalau betul wahyu turun untuk menjadi Islam, untuk menjadikan Nabi Muhammad seorang Islam, untuk sekadar nak suruh Nabi Muhammad menjadi seorang Muslim ataupun seorang yang beriman, kenapa tidak arahan ataupun kalimah yang pertama adalah asjudu ya Muhammad, ataupun aslamu ya Muhammad? Tetapi tidak, kenapa Iqra? Pernah kita tengok tafsiran kepada kalimah Iqra dalam tafsir Muqtabah? Kita kena fikir, kenapakah afala yatadabbaruna al-Quran? Kenapa kamu tidak mentadabburkan Al-Quran? Bila kita faham tentang falsafah Iqra, apa yang di sebalik Iqra, kenapakah Iqra, subhanallah, tak lena tidur?
Saya banyak malam bila saya berhenti bekerja di ITBM. Saya asalnya di editor buku agama di PTS. Kemudian berpindah ke ITBM, Institut Terjemahan Buku Malaysia. Saya berhenti bulan 2 tempoh hari. Kononnya nak jadi pemikir sepenuh masa. Dalam saya sama MA di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya dalam bidang sejarah tamadun Islam. Kononnya nak membaca, nak menulis, nak berfikir, jadi mufakir fil Islam. Jadi ahli pemikir. Bila orang tanya kerja apa sekarang, pemikir. Itu besar kita. Tapi tiba-tiba duit habis. Beli rumah duit habis, kena kerja semula. Jadi sekarang ni kerja sebagai editor kanan. Bos lah, orang nak angkat sikit. Jadi bos kepada editor buku agama di Karya Bistari. Karya Bistari ni bawah Karang Craft. Saya malu nak sebut Karang Craft. Saya sebut saya kerja di Karya Bistari. Bila saya seluruh dengan Dr. Zaharuddin, doktor jemputlah datang buat program dengan kami. Dia kata tak naklah, Karang Craft banyak maksiat. Saya kata Karang Craft banyak maksiat, Karya Bistari tak ada. Padahal Karya Bistari itu di Karang Craft lah. Baik. Jadi bila saya mula belajar tentang sejarah tamadun, sumber-sumber, salah satu subjeknya historiografi in Islam, ataupun historiografi dalam Islam, ataupun historiografi di alam Melayu tentang Islam. Historiografi adalah sejarah tentang penulisan sejarah. Sejarah tentang penulisan sejarah, yang mana orang yang banyak menulis, orang yang banyak mengkaji, orang yang banyak merekodkan tentang bahan-bahan, dia panggil kalau dalam keilmuan Islam dia panggil masdar ataupun masadir, rujukan asal, bukan rujukan terjemahan, bukan rujukan, tapi masadir, rujukan asal, tulis tangan yang asli itu yang mahal. Jadi bila saya belajar tu semakin banyak sebenarnya, subhanallah, tak terjangkau. Bila kita larut dalam sejarah tamadun, pemikiran, tuan-tuan tak akan jumpa dia punya tepian. Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala sebut dalam Munqidun min Dalal, dia sebut, aku kalau jumpa satu ilmu bidang baru, kalau aku tak jumpa dasar dia, aku menyelam, aku tak akan berhenti. Itu Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mati umur 45 tahun, meninggalkan jujukan karya, subhanallah, yang dirujuk pada hari ini. Kita tulis apa? Kita tulis Facebook banyak. Status Facebook. Jadi ceramah motivasi pula. Baik. Tentang buku hebatnya hebatnya Rasulullah, jadi bermula daripada saat itu saya mula memahami. Pada wahyu yang pertama itu ada nalar sumber asas kepada perkembangan kehebatan tamadun Islam. Sehingga hari ini saya tak pernah jumpa seorang tokoh yang hebat dalam apa bidang sekalipun, politik baik, sama ada dalam gerakan mahasiswa baik, yang dia tak ada koleksi yang hebat di rumah dia, buku-buku yang hebat di rumah dia. Saya tak pernah jumpa. Tun Dr. Mahathir seminggu sekali ada pembulanan, dia akan jumpa anak-anak dia. Dia akan jumpa anak dia, dinner sekali. Dia akan tanya buku apa yang anak dia baca dalam minggu tersebut. Tuan-tuan, saya tengok koleksi Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, rumah Dr. Zaharuddin. Ini semua orang yang hebat, orang yang memang diperakui keilmuannya. Saya tak pernah jumpa seorang tokoh yang hebat, profound, dia punya sumbangan, Buya Hamka, apatah lagi ulama-ulama lain di Nusantara, di belah negara Arab dan sebagainya, even Orientalis, even Mu'tazil, para liberalis dan sebagainya, koleksi buku mereka, subhanallah. Itu yang patut tuan-tuan tanam daripada di tuan-tuan pada hari ini. Bila saya sebut, saya kata nanti nak kahwin pun kena tanya buku apa yang you ada. Sebab kita nak combine ni, dalam rumah kita nanti ada satu sudut membaca buku you dengan buku I, kita gabung sama-sama. Baru romantik. Nah, cadangan saya lah, isteri saya bila saya nak melamar beliau minta saya tulis proposal. Saya tulis proposal, tulis dekat 50 muka surat. Akhirnya dia baca, terharu, terus jadi. Anak dah 2. Baik. Dan itu juga antara sebab saya mula menulis. Memulai pada situ, aku boleh menulis rupanya. Jadi boleh menulis sampai hari ini tak berhenti. Baik. Jadi berkenaan dengan buku ini, selain daripada ianya adalah asas kepada pembelajaran saya. Okey. Oh, sedia dengan soalan Sudah soalan. Anda bertanya, Ustaz menjawab tentang
penulisan dan penerbitan. Pagi tadi saya di UKM tentang penulisan dan penerbitan juga. Sebenarnya bukanlah kepakaran. Pengalaman saya lebih pada penulisan dan penerbitan. Tentang buku, tentang keilmuan Islam dan sebagainya itu tak dalam sangat lah banding orang lain. Tapi kalau tentang penulisan dan penerbitan, saya berani keluar fatwa lah. Nak tanya fatwa tentang penulisan dan penerbitan, boleh. Saya pada tu tanya orang lain. Baik. Apa pun tuan-tuan, kita balik pada falsafah Iqra tadi. Apa yang penting adalah bila saya dapati kalimah Iqra itu ada satu dimensi yang besar dalam Islam. Bila Nabi SAW berpindah dari kota Mekah ke kota Madinatul Munawwarah, yang asal namanya adalah Yathrib, ditukar namanya jadi Madinah daripada akar kata din. Ad-din tu apa? Ad-din tu apa? Madinatul Munawwarah bukannya bandar yang bercahaya. Din, Madinah, cara gaya hidup beragama. Ad-din itu satu. Kenapa ad-din dengan agama Islam itu dua benda yang berbeza? Nampak? Kerana Nabi SAW nak membagi mesej kepada kita. Bila Islam datang, ianya sebuah agama yang berorientasikan ilmu. Saya sebut dalam artikel saya, orang yang tidak berilmu tidak boleh menjadi seorang Islam. Sahabat-sahabat kita yang nak jadi seorang Islam, dia lahir bukan Islam, dia mesti dulu belajar mengucap dua kalimah syahadah dalam bahasa Arab, walaupun dia pelat, dan juga dia kena faham makna syahadah dalam bahasa dia, baru dia layak masuk Islam. Nah, saya katakan, untuk menjadi seorang Islam, seseorang itu mesti berilmu. Seseorang yang jahil tidak layak menjadi seorang Islam. Nampak? Itu mahalnya Islam. Dan Iqra, tuan-tuan, apa yang penting adalah bila sebut tentang Iqra, kehebatan tamadun Islam kemudiannya Nabi SAW sebut khairul qurun qarni thumma alladhi yalunahum thumma alladhi yalunahum. Kurun yang terbaik adalah kurunku, dan kurun selepasnya, dan kurun selepasnya. Itu bermaksud 3 generasi awal, para sahabat Nabi SAW, tabi'in, tabi'in. Itu semua adalah zaman ataupun era yang terbaik hasil daripada didikan Nabi SAW sendiri. Dan dengan mereka lah kita wajar untuk nak belajar cara untuk menjadi seorang Islam dan membina tamadun. Kerana 3 generasi awal inilah yang membentuk tamadun, memberi kesan kepada 1,300 ataupun 1,000 tahun kemudiannya. Kerana kehebatan mereka lah. Jadi dalam 1,300 tahun pertama itu, ramai ulama yang muncul. Islam barangkali antara agama ataupun tradisi ataupun sejarah yang paling ramai melahirkan ilmuwan. Selain daripada monumen-monumen yang hebat dan sebagainya, tetapi yang hampir semuanya musnah akibat perang pada hari ini. Namun sebenarnya kehebatan Islam itu adalah dia melahirkan manusia-manusia yang beradab dan berakal budi tinggi. Kalau hari ini ada Candi Borobudur, masih ada lagi Angkor Wat, masih ada lagi monumen-monumen hebat yang bukan daripada peradaban Islam. Sampaikan piramid pun masih ada pada hari ini. Dan orang tanya, apa yang Islam tinggalkan? Kita tinggalkan cerita-cerita kehebatan ulama-ulama kita dalam manuskrip yang ditinggalkan oleh mereka. Itu kehebatan sebenar ketamadunan Islam, bukan pada monumen apa yang kita tengok, tidak. Itu nombor 2. Nombor 3, sebenarnya kehebatan Islam terletak kalau kita baca sejarah tentang bagaimana Hulagu Khan menyerang kota Baghdad. Sungai dihitamkan dengan dakwah-dakwah dan manuskrip-manuskrip. Kita tahu tentang cerita Baitul Hikmah yang begitu hebat, tradisi keilmuan dan apa yang berlaku pada zaman itu dan sebagainya. Itulah sebenar kehebatan Islam. Dan untuk nak datangkan kembali kehebatan Islam, maka yang dikatakan antara masalah besar dalam umat Islam sekarang yang masih kita tak mampu nak selesaikan adalah, kalau menurut Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Attas, dia kata adalah masalah kekeliruan kepada sumber ilmu yang sebenar. Maka saya rincikan lagi. Saya kata ilmu menjadi masalah kepada mereka yang mereka yang membaca. Sebelum masalah ilmu menjadi masalah, terlebih dahulu masalahnya adalah masyarakat kita, masyarakat Muslim pada hari ini, khususnya di Nusantara, Malaysia, adalah bukan masyarakat yang membaca. Kalau saya tanya seorang-seorang, buku apa yang baca dalam masa 2-3 hari ini? Berapa orang yang bawa dalam handbag dia, wanita ni, buku-buku? Buku apa? Buku yang berat, ilmiah yang dah baca dalam masa sekarang ni. Kalau buka beg masing-masing, ada apa dalam beg?
Itu salah satu indikatornya. Orang yang nak membina tamadun, dia mesti membaca buku yang berat, buku yang ilmiah, buku yang tinggi falsafah pemikiran dan sebagainya. Barulah lebih mencabar ataupun mampu untuk berfikir dengan lebih kritis, berfikir dengan lebih luar daripada kotak dan sebagainya. Tak rugi membaca. Baik. Apa lagi? Cukup dah saya. Saya pun duk mengaku ni sebenarnya. Sepatutnya saya bersedia sikit tapi letih. Tadi kena hujan. Balik daripada UKM kena hujan, saya terus balik tadi. Sepatutnya masuk pejabat kejap. Cumanya tentang buku hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia sebenarnya adalah ada satu buku yang induk daripada buku ini, iaitu Super Leader Super Manager, yang ditulis oleh Dr. Dr. Syafi'i Anthony. Beliau adalah seorang scholars yang ambil PhD di UIA dalam bidang ekonomi, bisnes, dan sekarang ni menjadi salah seorang orang besar di Indonesia dan menasihatkan bank-bank di sana dan sebagainya. Beliau telah mengklasifikasikan, kenapa tuan-tuan yang banyak mengkaji tentang Islam daripada perspektif yang pelbagai adalah orang barat, orientalis, tentang leadership Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang pengurusan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang kekeluargaan, dan hampir semua benda itu dikaji oleh barat. Tapi dalam masa yang sama ada juga yang dikaji oleh tokoh-tokoh ataupun ulama Islam. Cumanya apa yang menyebabkan kita teruja adalah kerana mereka telah mendatangkan satu skema baru dalam bentuk penulisan dan penyampaian. Maksudnya cara mereka menulis, menyusun bertema, bertema dan sebagainya, menggunakan tema-tema yang khas, menyebabkan pembacaan kita itu menjadi lebih mudah. Dia tidak datangkan semata-mata hadis dan ayat Al-Quran. Dia mendatangkan analisis perbandingan, bukti-bukti sejarah dan sebagainya, dan ini menyebabkan nilai tambah kepada perbincangan dan metod mereka dalam menulis. Kehebatan barat, kalau kita tanya guru-guru kita yang ambil PhD master di sana, bukanlah mereka pergi sana untuk menghafal kitab dan sebagainya. Tapi saya tanya guru-guru saya di Akademi Pengajian Islam, kenapa nak belajar tentang pengajian Islam, Islamic Studies, sejarah dan sebagainya, sejarah tentang Islam dan sebagainya, pergi ke barat? Sepatutnya pergi ke Jordan, pergi ke Mesir, pergi ke Syria, gini dah ranap dah. Sepatutnya pergi ke sana kerana para alim ulama ada di sana, tapi tidak, kerana bila pergi ke barat mereka ada metod, manhaj dalam mengkaji, rangka kajian itu yang menyebabkan mereka sangat dinamik. Mereka dapat hasilkan apa yang Muslim scholars tidak dapat hasil untuk satu ketika. Tapi alhamdulillah mutakhir ini, dengan lahirnya fenomena baru, mutakhir ini sudah lahir dari kalangan orang barat sendiri. Para scholars, Syekh Yusuf Hamzah, Profesor Dr. Tariq Ramadan, dan semakin ramai Suhaib Webb dan sebagainya, yang mereka ini lahir daripada tradisi keilmuan Islam, bahkan fasih dalam bahasa Arab, dan boleh merujuk kepada masadir dan marajik dalam Islam dengan begitu hebat dan bagus sekali. Bahkan hari ini mereka dah membina sekolah-sekolah mereka, kolej-kolej dan sebagainya, dan expand Islamic Studies di sana. Di Cambridge ada Syekh Abdul Hakam Murad dan sebagainya. Dan level mereka memang level ulama, bukan main-main. Dan mereka ini revert, bukan beranak terus Islam, tetapi anak-anak generasi selepas mereka semakin hebat dia punya sumbangan. Dan saya tak pelik kalau pada masa hadapan sebenarnya Islam akan bangkit daripada barat sebenarnya. Kenapa? Tak kala semakin Islam itu mendapat tempat dan semakin ramai lahirnya para alim ulama dan sebagainya, bersama mereka juga sumber-sumber Islam berada. Mereka tak perlu bersusah payah macam kita. Sumber Islam asal, awal Islam itu, kebanyakan turas, kitab rujukan, marajik dan masadir yang saya sebutkan tadi, semuanya berada di sana, di depan mata mereka, yang menyebabkan mereka lebih menguasai Islam berbandingan kita sebenarnya. Jadi Melayu jangan rasa Islam tu hak dia. Konklusinya, jadi Nabi SAW meninggalkan tentang sikit lagi dalam 10 minit sebelum saya buka soalan. Apa yang lebih penting tentang Nabi SAW? Setiap kali datang Maulidur Rasul, Hijratun Nabi SAW, kita akan panggillah ustaz ceramah ke, buat intellectual discourse dan sebagainya. Tetapi akhirnya kalau perasan akan berlakunya klise-klise. Betul?
Pertamanya akan cerita Rasulullah beranak gini. Bahkan kadang-kadang yang dia cerita tu pun adalah fakta-fakta yang salah daripada sirah. Rasulullah bila beranak sudah dikhitankan, turun bersama bidadari, bla 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 bla. Kita tanya sumbernya daripada mana? Tak tahu nak sebut. Ini bahaya. Bila sebut tentang Nabi SAW, nak dapat tidak, kita mesti antara yang terbaik untuk mendapat sumber tentang Nabi SAW. Antara sumber yang terbaik adalah menggunakan manhaj ahlul hadis. Tapi bila kita guna manhaj ahlul hadis, secara automatiknya kita akan dicop sebagai Wahabi. Ini masalahnya. Nampak? Sedangkan untuk nak kenal Nabi SAW, mesti melalui hadis Nabi SAW yang sahih. Al-Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala mengumpulkan hadis-hadis sahih dalam Syama'il Muhammadiyah. 400 lebih hadis lebih kurang menceritakan setiap rinci tentang Nabi SAW. Tak pernah dibuat ke atas seseorang yang namanya lain. Bila kita baca Syama'il Muhammadiyah, seolah-olah kita boleh, seolah-olahnya kita rapat sangat dengan Nabi SAW. Kalau kata tak boleh imagine pun, kerana disebut dengan terang. Berapa kalau disebab tu bila ada orang kata, oh semalam saya mimpi jumpa Nabi SAW, dia kata, kita pun subhanallah, hebat entah makam lain kan. Macam mana rupa dia? Dia datang pakai jubah putih, rambut putih, janggut putih. Kita kata itu bukan Rasulullah, itu gandaf. Itu gandaf dalam Lord of the Ring. Kerana Nabi SAW sewaktu dia meninggal dunia, diriwayatkan dalam hadis sahih, hanya ada beberapa saja uban di rambut dan janggut baginda Nabi SAW. Nampak? Macam mana boleh tiba-tiba mari dengan baju putih, rambut putih panjang dan sebagainya? Nampak? Jadi bila kita nak kenal Nabi SAW, mesti melalui hadis-hadis sahih. Antaranya yang terbaik Syama'il Muhammadiyah. Kalau rajin lagi, bacalah semua Riyadus Salihin. Rajin lagi, talaqilah kutub sittah daripada Sahih Bukhari sampai ke Sunan Ibn Majah ataupun banyaklah, dan Muwatta' dan sebagainya. Itu pengelasan keilmuan yang mesti kita faham. Kalau nak kenal Nabi SAW, cara sembahyang, cara solat dan sebagainya, mesti melalui hadis sahih daripada Nabi SAW. Tak ada isu Wahabi di sini. Ini sikit-sikit Wahabi, sikit-sikit Wahabi. Apa nama Wahabi ni? Wasabi ke? Kena faham itu. Baik. Kemudiannya, antara yang juga kurang dibincangkan, Nabi SAW menjadi Rasul pada umur 40 tahun. Ini saya lontarkan pemikiran. Tuan-tuan fikir dan tanyalah dengan ustaz masing-masing. Saya pun masih mencari jawapan. Rasulullah kahwin dengan Siti Khadijah pada umur 25 tahun. Fakta sejarah pun banyak yang salah. Fakta sejarah sirah nabawiyah pun banyak yang salah, yang beredar dalam masyarakat yang popular banyak salah sebenarnya. Bila kita rujuk balik hadis-hadis sahih yang dibuat oleh ulama mutaakhirin dan awal, banyak bercanggah. Kenapa? Ada perekaan-perekaan dengan tujuan-tujuan tertentu. Antaranya apa? Kisah Sayyidina Ali, Rasulullah nak berhijrah, Sayyidina Ali baring di atas katil menggantikan Nabi SAW. Bila orang kafir Quraisy masuk, tengok Ali, tak jadi nak bunuh. Sedangkan dalam hadis sahih menyebut Rasulullah keluar hijrah pada siang hari daripada rumah Abu Bakar As-Siddiq. Nampak? Kita dengar cerita ni, banyak cerita-cerita yang tidak sahih, kerana kita tidak merujuk kepada hadis Nabi SAW sendiri. Nampak? Itu bahaya. Kerana hadis-hadis yang tidak sahih dan hadis-hadis yang meleweng inilah yang menjadi hujah-hujah kepada golongan Syiah antaranya, untuk menunjukkan kehebatan mereka, betapa Rasulullah bersama mereka dan sebagainya. Ini permulaan fitnah dalam agama Islam kerana terciptanya hadis-hadis maudhu' yang menyokong kerana kepentingan tertentu. Ini perlu kita belajar dan cari ustaz-ustaz yang boleh membincangkan fakta sejarah berdasarkan manhaj ahlul hadis. Dan antara yang terbaik, kalau kitab Sirah Nabawiyah nak baca, adalah kitab Rahiqul Makhtum yang dikarang oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi, yang memang menggunakan manhaj ahlul hadis dalam menulis Sirah Nabawiyah. Nampak? Baik. Jadi antara perkara yang jarang dibincangkan, jarang diberi perhatian adalah bila Nabi SAW diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun.
Baginda kahwin umur 25 tahun dengan Siti Khadijah binti Khuwailid. Umur Khadijah dikhilafkan lagi, umur Aisyah dikhilafkan lagi. Sebenarnya itu tidak penting sangat kepada kita yang nak mengambil pengajaran yang lebih besar. Tetapi itulah yang difokuskan oleh golongan orientalis, liberalis dan para Syiah dan sebagainya, kerana untuk menimbulkan keraguan dan menjadi hujah kepada mereka untuk nak menyindir dan memburuk-burukkan keluarga Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya Aisyah radhiyallahu anha. Nampak? Ya, Syiah sangat benci kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Walhal Aisyah lah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis berkenaan dengan fiqhul mar'ah. Antara hikmah ataupun antara maqasid tujuan Aisyah berkahwin dengan Rasulullah ketika dia masih muda, yang umurnya masih dipertikaikan itu, masih ada khilaf setepatnya, adalah kerana, kata setengah ulama, adalah kerana Rasulullah, beliaulah yang kemudian banyak membawa hadis-hadis tentang fiqhul mar'ah yang menjadi rujukan umat kemudiannya. Nampak? Aisyah lah paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan haid, nifas, berkenaan dengan fiqhul mar'ah dan sebagainya. Nampak? Itu hikmah dia. Jadi Sayyidina Aisyah seorang yang bijaksana. Kita baca banyak cerita menceritakan bagaimana dia berinteraksi dengan Rasulullah, rajukan dia pun antara isteri yang paling dikasihi kerana kelebihan-kelebihan tertentu dan sebagainya. Dan dia antara satu-satunya isteri Rasulullah yang tak kala Rasulullah menerima wahyu bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam selimut. Rasulullah pernah menerima satu wahyu, adapun wahyu ketika bersama dengan Aisyah radhiyallahu. Maksudnya bersama tu bukanlah bersama seksual intercourse, maksudnya bersama. Maksudnya istimewa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Antara yang jarang disentuh daripada lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bla 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 bla, umur 25. Perasan ataupun tidak, kita terus melompat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam umur 40 tahun. Daripada 25 tahun hingga 40 tahun, apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat? Ini wajah kita fikirkan ataupun tanya dan mengkaji lagi. Apa sebenarnya dalam masa 15 tahun, satu masa yang agak panjang, tapi jarang mana-mana ustaz, tokoh, penulis buku yang bincangkan tentang perkara itu. Apa yang Rasulullah buat dalam masa 15 tahun itu? Kita sambung belajar 4 tahun dapat degree, sambung 2 tahun lagi dapat master, sambung 4 tahun lagi dapat PhD. Berapa tahun? 10 tahun, 12 tahun lebih kurang. Ini 15 tahun. Satu masa, jaga masa panjang, jaga masa panjang, jaga masa yang agak panjang. Tapi kita tak pernah terfikir dan bertanya apa yang Rasulullah buat sebenarnya dalam jaga masa tersebut. Saya adalah hipotesis saya, tapi saya tak boleh nak share kerana tak ada lagi bukti secara ilmiah dan sebagainya. Kalau tanya saya kenapa, antara sebabnya saya tak boleh share. Tak boleh share. Biarlah saya berfikir soal diri. Baik, saya kan pemikir. Baik, apa nama, antaranya juga yang istimewa tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahyu turun masa Rasulullah umur 40 tahun, dan kemudian kita tahu Rasulullah banyak dikurniakan mukjizat-mukjizat yang dia sedar. Tapi sebelum umur 40 tahun, kebanyakan mukjizat yang ada pada Rasulullah dia sendiri pun tak sedar. Banyak mukjizat yang ada, saya tak ingat nak tanya sahabat saya, adakah Rasulullah sedar bahawa dirinya memang seorang nabi sebelum daripada kerasulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa ada jawapan? Sedangkan kita ada satu kisah yang bila Rasulullah pergi ke berdagang dengan Abu Talib, seorang rahib datang berkata, baliklah, ni nanti nak kena bunuh, bla 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 bla. Ingat tak kisah tu? Jadi adakah Rasulullah dah tahu masa tu dia memang seorang yang terpilih untuk jadi nabi dan rasul? Siapa ada jawapan? Sepatutnya saya tanya sahabat saya Ustaz Zukhairi Makno, yang menulis buku tentang 40, Khadijah bukan 40 tu. Mantan Presiden Gamis, dia mengkaji tentang perkara ini, tapi tak sempat tadi, telefon saya habis bateri dalam perjalanan lagi. Jadi saya pun tak ada jawapan. Tuan-tuan kena cari jawapan itu. Baik, dua perkara yang mesti kita tanya dan soal diri kita untuk nak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lebih rapat. Kemudiannya, kalau kita perasan aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga umur 40 tahun, persediaan Allah Taala untuk menjadikan baginda sebagai seorang rasul yang banyak sangat tribulasi kemudiannya pada umur 40 tahun dan ke atas. Rasulullah sebelumnya, kalau ikut ghalibnya, bila dia berkahwin dengan Siti Khadijah, maksudnya dia adalah seorang yang apa? Kaya lah.
Sebab Siti Khadijah binti Khuwailid adalah sahibul mal, pemuda yang terbesar di Mekah pada masa itu. Jadi bila Rasulullah SAW berkahwin dengan Siti Khadijah binti Khuwailid, kehidupan dia dianggap sebagai senang. Tidaklah miskin macam dia kecil-kecil dulu. Tetapi selepas datangnya Islam, Siti Khadijah banyak menyumbang untuk Islam dan sebagainya, lantas harta mereka habis. Itu pengorbanan Siti Khadijah binti Khuwailid kepada suaminya yang tercinta itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Baik. Satu lagi yang pentingnya adalah juga ketika Rasulullah besar, ayah dia mati dulu dalam kandungan, kemudian ibu dia mati, kemudian datuk dia mati dan sebagainya. Sebenarnya proses itu pun kalau ikut para alim ulama dan buku-buku yang saya baca, ada dia punya maksud, tujuan yang khusus untuk mendidik. Allah Ta'ala nak jaga sendiri Nabi SAW. Allah Ta'ala nak menguruskan ataupun nak mendidik sendiri Nabi SAW tanpa ada pengaruh yang besar daripada mak ayah dia. Kemudian Rasulullah bila dia bersama dengan Abdul Muttalib, dia punya datuk, pendedahan Rasulullah terhadap sosio budaya dan politik di Mekah pada masa itu sudah sangat luas. Kita tak perasan. Bila Nabi SAW ibu dia meninggal dan dia dibela oleh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib sentiasa membawa Nabi SAW masuk ke perbincangan, mesyuarat dengan pemuka-pemuka Quraisy yang lain. Bahkan ada satu kisah yang bila Rasulullah datang dan duduk atas macam tempat duduk khas Abdul Muttalib, dan hampir dihalau, tapi dari jauh lagi Abdul Muttalib tengok dan menghalangnya kerana cintanya ataupun kasihnya pada cucu dia itu. Jadi ini menunjukkan Rasulullah sudah terdedah kepada sosio budaya, politik, perbincangan yang peringkat tinggi pada masa itu, dikala dia umur belasan tahun lagi, muda lagi. Dan ini secara tak langsung dah mendidik nilai-nilai kepimpinan, nilai-nilai kepimpinan sosial dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila datuk dia meninggal dunia dan dia dibela oleh Abu Talib, pakcik dia, mula dia membesar menjadi seorang yang terdedah kepada dunia perniagaan. Sehinggalah dia menjadi peniaga sendiri dan mendapat modal daripada Siti Khadijah binti Khuwailid. Dan ini menunjukkan sebenarnya antara salah satu yang boleh kita rumuskan adalah perniagaan. Bidang perniagaan adalah satu bidang yang menyebabkan seseorang itu menjadi sangat hebat. Seorang businessman yang berjaya, dia perlu menguasai semua bidang ilmu, bahkan ilmu psikologinya, ilmu rundingnya, ilmu nak berhadapan dengan orang yang marah pada kita, nak deal, nak macam-macam bila dalam bisnes itu. Sebab itu seorang businessman yang berjaya biasanya akan menjadi tokoh pemimpin yang hebat. Antara contoh yang terbaik, MB Selangor sekarang. Setuju? Setuju ke tak? Ini bukan ceramah PKR. Tapi saya nak katanya, bila seseorang itu adalah seorang yang very successful in the business, dia akan mampu menjadi seorang leader masyarakat yang juga hebat. Dia mampu nak menguruskan duit, dia tahu ledger keluar masuk duit berapa sen, dia akan detail, dia akan precisely nak tahu benda-benda, dia akan kreatif, dia akan macam-macam. Bila seorang itu adalah seorang usahawan ataupun businessman yang berjaya, ilmu pengurusan, ilmu psikologi, semua dia kena belajar. Itu dalam bisnes. Dan itulah persediaan sebelum Nabi SAW dilantik menjadi Rasul. Nah, bila dia jadi Rasul, dia dah betul-betul bersedia nak perintah kota Islam Madinah. Itu bukan proses yang pendek. Hijrah berlaku pada tahun Nabi SAW umur berapa? Dah 50 lebih. Maksudnya sepanjang-panjang 40 tahun itulah proses kemanusiaan dalam membina seorang Rasul. Yang proses itu boleh kita contohi. 40 tahun itu wajar kita tadabburkan, kita proses, kita faham, kita lumat. 40 tahun itu. Kenapa? Kerana selepas 40 tahun 13 tahun ataupun 23 tahun kemudiannya sudah ada campur tangan wahyu Allah, campur tangan mukjizat dan sebagainya. Boleh lagi kita nak tiru, tapi ada banyak perkara yang tak boleh tiru dah. Tapi 40 tahun pertama, sifat manusiawi Rasulullah sangat-sangat jelas, yang boleh kita tiru dan sebagainya. Nampak? Sekian saja, saya buka untuk soalan.
Tengah. kita buka untuk sesi persoalan dan perbincangan kalau ada. Soalan saya luas sikit daripada tajuk hari ni. Sebab saya berada dalam bidang penulisan dan penerbitan, jadi saya nak minta pendapat tau. Apa pendapat Ustaz? Wajarkah kebebasan karya ni disekat? Atau kalau kita tidak bersetuju dengan mana-mana karya, kita melakukan karya balas? Dalam tradisi keilmuan Islam, dia ada satu apa nama kaedah ataupun dia ada satu mintalah RM10 seorang kita beli yang baru. Dalam tradisi keilmuan Islam, menjadi kebiasaan untuk para alim ulama atau manhaj ilmu untuk mengkritik dengan kasar pun ada, tapi kebanyakannya macam bila Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengkritik Ibn Sina dalam Tahafud Al-Falasifah. Dia menulis Tahafud Al-Falasifah untuk mengkritik bagaimana Ibn Sina yang dilihat terlalu terpengaruh dengan falsafah Yunani. Ibn Sina antara yang membuat komentari kepada karya-karya Aristotle dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan pada zaman Muawiyah binti Abi Sufyan. Kemudiannya Ibn Sina dan Al-Biruni, beberapa orang lagi ahli falsafah dan cendekiawan Islam menulis tentang Islam dengan seolah-olahnya sangat terpengaruh dengan falsafah Yunani, menggunakan logik akal dan sebagainya. Jadi Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala muncul, dinisbahkan Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala itu dia menghirup segala lautan ilmu falsafah yang ada pada masa itu. Dia menghirup keseluruhannya. Saya sebut tadi Al-Imam Ghazali, dia kata kalau dia jumpa satu bidang ilmu, dia akan menyelam hingga ke dasar. Barulah dia berhenti. Sebab tu Al-Imam Ghazali kita kenal di sini sebagai ulama tasawuf. Tak, dia lebih pada itu. Dia ulama fiqh dan usul dalam bidang mazhab Syafi'iyah. Dia juga adalah seorang astronaut. Dia juga adalah seorang doktor perubatan. Dia seorang yang segala-galanya banyak ilmu dia kuasai. Sebenarnya Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala very profound, sangat hebat, subhanallah. Baik. Kemudiannya Ibn Rushd muncul dengan menyatakan Al-Imam Ghazali cuba membunuh budaya berfikir dan budaya analitik dan sebagainya. Maka Ibn Rushd menulis At-Tahafud. Itu budaya dalam Islam dan menyebabkan expenses kepada penulisan, perkembangan ilmu semakin hebat. Namun dalam konteks masa kini, saya tahu mungkin nak nisbahkan pada buku Dr. Faisal Tehrani mungkin berkenaan dengan buku dia yang diharamkan, yang buku itu sayalah yang menguruskannya, kedua-duanya ketika di ITBM dan PTS, Sebongkah Batu di Kuala Berang dan juga Perempuan dan Bercinta. Saya terlibat secara langsung. Pada saat itu saya berfikir ianya suatu keperluan untuk kita berwacana secara serius walaupun dalam bidang sastra. Apa masalah? Berapa orang yang bila baca dia punya novel jadi Syiah? Tidak ada terbukti lagi sampai hari ini. Namun kalau saya jadi pegawai kerajaan JAKIM dalam konteks pemerintah yang nak menjaga maslahah yang lebih besar, saya terpaksa berfikir lain. Itu konteks yang kita mungkin tak boleh faham. Saya melihat dari konteks editor dan juga peminat karya, bahkan dia guru saya. Saya belajar penulisan kreatif, CJ penulisan kreatif saya dengan Dr. Haji Faisal Tehrani. Saya melihat tak ada masalah. Ini satu perkembangan yang bagus. Kalau orang tak puas hati, hujah dengan buku baru. Bila Kapten Hafiz Firdaus tak puas hati dengan hujah-hujah yang dikemukakan oleh Ustazah Fatimah Syarha tentang poligami dalam dia punya novel Sebakan Cintamu, yang juga saya terlibat dalam novel tersebut.
Dia telah menulis. Dia yang tak pernah menulis novel itu menulis novel untuk menghujah balas kembali. Ini satu perkembangan yang bagus. Bila muncul Dr. Kasim Ahmad dengan aliran ataupun gagasan anti hadisnya, maka muncul 5-6 buah buku kemudian untuk menghujah kembali kepada satu buku dia. Ini satu perkembangan yang bagus untuk korpus keilmuan dan keintelektualan dalam konteks Malaysia. Namun kalau saya pegawai JAKIM, saya pegawai kerajaan, saya Perdana Menteri, saya kena berfikir lain. Ada maslahah yang lebih besar yang perlu saya tengok. Jadi itu jawapannya, tanpa ada jawapan yang tepat. Soalan lain? Tak ada soalan. Subhanallah. Tentang prinsip pengurusan Rasulullah SAW terhadap pengurusan barat. Kesan prinsip pengurusan Rasulullah terhadap barat. Bagaimana? Baik, Nabi SAW dia tidak menjenamakan diri dia sebagai apa-apa pun. Dia ni seorang leader, dia seorang pengurus, dia seorang tidak. Yang mengelaskan dia, yang mencipta istilah-istilah untuk dijadikan bidang-bidang ilmu yang tertentu adalah ilmuwan-ilmuwan kemudian. Jadi Rasulullah, sebab tu saya kata, nak kenal Rasulullah, nak dapat tidak, kita mesti balik kepada hadis Nabi SAW. Sedangkan hari ini kita bincangkan tentang seorang tokoh yang sangat mulia itu, yang dia hidup ataupun dia terima wahyu dalam masa hanya 23 tahun, yang kesannya 1300 tahun sampai hari ini, tanpa kita terlebih dahulu mendalami hadis-hadis Nabi SAW. Ini satu benda yang salah. Sewajarnya kita bermula pada hari ini, yang mana hadir paling tidak mula membaca dan mula buat daurah ilmu dalam bidang hadis, khususnya dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Kita ubah tradisi daripada panggil ceramah ustaz, bayar mahal lagi apa semua tu. Kita mula panggil buat daurah ataupun baca hadis-hadis tentang Nabi SAW. Antara tradisi ilmuwan dalam bidang hadis adalah samak hadis, mendengar hadis untuk dapat ijazah dan sebagainya. Itu budaya yang perlu dikembangkan, diterapkan. Mulakan dengan membincangkan tentang mengenali Rasulullah daripada sumber dia sendiri. Saya yakin kalau kita baca, subhanallah, baca Riyadus Salihin, ada terjemahannya pun. Baca kitab Syama'il Muhammadiyah, sudah ada terjemahannya pun. Dan sebahagian daripada buku ini sebenarnya, buku ini ada dua bahagian, dan di belakangnya memang saya letakkan terjemahan Syama'il Muhammadiyah. Sengaja untuk bila baca kita tahu Rasulullah ni bagaimana. Jadi tentang kesan pengurusan, dia tak ada istilah kesan pengurusan, tidak. Dia kesan Muhammad kepada barat itu sendiri adalah satu kesan yang dalam buku ni juga ada sebut. Saya nakalkan ataupun keluarkan pendapat-pendapat sarjana, para pemikir, para ahli sejarah dan sebagainya yang barat tentang Nabi SAW. Di samping cacian-cacian, makian yang begitu banyak sebenarnya juga pujian-pujian. Antara yang mutaakhir ini adalah dalam buku Michael H. Hart, 100 Most Influential Person in the World. Begitulah lebih kurang. Jadi Rasulullah telah diletakkan sebagai nombor 1, melebihi Jesus Christ, melebihi Moses, melebihi Isaac Newton dan sebagainya. Kerana walaupun penulis itu bukan seorang Muslim, tapi bila dia berlaku adil dalam menilai dan sebagainya, dia akan tahu kesan kepada Nabi SAW kepada dunia sebenarnya sangat besar. Bahkan di barat, di barat para orientalis pada peringkat awal menggerakkan agama Islam sebagai Muhammadism. Sebab apa? Sebab agama-agama dunia lain biasanya menisbahkan nama agama tersebut kepada tokoh mereka. Siddhartha Gautama Buddha menjadi agama Buddha, Buddhism. Jesus Christ menjadi Kristian. Apa dia lagi? Banyaklah. Tetapi bila dia nak bincang tentang Islam, dia juga menisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan istilah dia panggil Muhammadism. Tapi itu kita tak terima kerana agama Islam adalah agama tanzil yang turun direct daripada Allah SWT dalam bentuk wahyu yang terpelihara,
Dan memang Allah Ta'ala sendiri letak nama dia itu adalah Islam. Jadi tak boleh nak ubah. Bukan agama Muhammad, bukan Muhammad yang cipta reka, bukan. Itu adalah memang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Ada lagi? Hujan pun semakin lebat. Saya tengok dalam video banyak soalan. Baik, saya sambung sikit tentang buku ni. Buku ni memang terbagi kepada dua bahagian. Dan saya rasa segan kerana buku ini membicarakan seorang tokoh yang sangat besar. Dan saya yakin masih ada kesilapan-kesilapan dalam buku ini yang perlu saya perbaiki di masa hadapan. Cuma kajian tentang Nabi SAW tidak akan pernah berhenti. Dan mutakhir ini, bila semua bidang sudah diterokai, para orientalis di belah barat dan sebagainya mula mengoreksi kembali dalam bidang hadis Nabi SAW. Mutakhir ini bagusnya bila timbul isu bid'ah dan sebagainya, isu-isu yang even kita tak setuju, isu-isu pembongkaran daripada sahabat-sahabat kita yang belajar hadis dan sebagainya, membongkarkan cerita-cerita yang pada mereka yang kita dah dengar daripada kecil, rupanya cerita itu tak benar dan sebagainya. Maka paling tidak hari ini, sesiapa pun yang terima WhatsApp, yang terima cerita-cerita yang dinisbah kepada Nabi SAW akan bertanya, sahih ke tak sahih benar? Paling tidak, bila ada apa-apa benda yang, kenapa tuan-tuan, apa sahaja yang berkaitan dengan Nabi SAW, min qawlin wa fi'lin wa taqrir, daripada perbuatannya, daripada min qawlin perkataannya, daripada perbuatannya, fi'lin wa taqrir, perakuan Nabi SAW, mesti adalah hadis. Mesti adalah hadis. Dan hadis dia mesti betul dan sahih. Kenapa? Nabi SAW kata sendiri, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta lantas menyandarkan kepadaku, tempat-tempat dia dalam api neraka. Ini manusia yang terpelihara. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu penting. So-called hal kita rasa bukan nak nisbah pada Rasulullah, kita rasa bukan, baik kita jangan kata itu Rasulullah yang kata. Guru saya ajar banyak hadis-hadis maudhu'. Utlubul ilmi walau bisayy. Bila dikaji ulama-ulama hadis, rupanya ianya hadis maudhu', tidak ada nisbah kepada Nabi SAW. Tapi berapa ramai orang guna, bahkan dalam khutbah Jumaat pun sebut. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Banyak dalam buku-buku ataupun kitab-kitab ulama sufi. Maknanya betul, tetapi bila disandar pada Nabi SAW, itu adalah salah. Maksudnya untuk nak selamat, kata guru hadis saya, Profesor Madya Dr. Fauzi Drama, dia kata kalau kita jumpa satu kata-kata yang kita khawatir ianya sama ada hadis ataupun tidak, maka kita lebih selamat kita kata itu adalah kalam hikmah daripada mana-mana ahli hikmah. Kita jangan nisbah kepada Nabi SAW. Itu penting, itu penting. Tuan-tuan, kita tak nak masuk neraka kerana kononnya kita nak buat baik ataupun nak memanjangkan kata-kata Nabi SAW untuk nak sharing dengan orang dan sebagainya. Tapi akhirnya ia menjadi penyebab pada kita untuk maq'adahu minan nar, menempah tempat dalam api neraka. Kerana setiap apa yang Rasulullah buat menjadi sumber istinbat hukum, menjadi satu rujukan, dan kalau salah dia akan jadi fitnah pada Islam itu sendiri. Itu bahaya. Itu yang bila sistem Islam, bila golongan liberal, bila golongan feminis dan sebagainya, dengan wewenang menggunakan hadis dan Quran, menggunakan logik akal mereka tanpa menggunakan disiplin keilmuan dalam mentafsirkan Quran dan hadis, banyak pula jadi celaru, banyak benda jadi tak betul dan sebagainya. Itu bahaya. Jadi mulai hari ini, kalau betul cinta pada Nabi SAW, mulalah beli kitab-kitab hadis, cari kelas-kelas hadis dan guru-guru hadis, talaqi hadis, baca, semuk dan sebagainya, dan make sure apa yang kita share dalam Facebook, dalam penulisan dan sebagainya adalah hadis-hadis yang benar-benar sahih daripada kutub sittah. Bukan tak ada dalam online tu, lidwa.com tulis, nanti rujuk lidwa.com tu ada indeks yang begitu hebat tentang hadis-hadis Nabi SAW. Kita tarik je dalam indeks tu, kita nak hadis tentang apa, dia akan keluar jujukan hadis daripada Sahih Bukhari sampai ke Tirmizi, Ibnu Majah, Nasa'i dan sebagainya, habis ada. Dunia di hujung jari sekarang. Jadi buat apa lagi kita nak bergantung kepada hadis-hadis maudhu' yang Nabi SAW dah warning kepada kita. Itu pentingnya tuan-tuan.
Saya tak nak masuk lagi lebih dalam tentang perkara khilafiyah dan sebagainya. Tapi itu asasnya. Nak kenal Nabi SAW, tanda kasih cinta pada Nabi SAW, mesti balik kepada sumbernya, iaitu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, hadis-hadis sahih baginda Nabi SAW. Ada lagi soalan? Tadi tak soal kan? Saya yang nak cakap kan? Okey, dah nak maghrib dah ni. Satu soalan lagi. Sebab ada soalan, saya sambung lagi. Kenapa buku ini bermula dengan mendatangkan? Buku ini pernah di-reject oleh satu penerbitan kerana dia kata, kami nak bincangkan Nabi SAW daripada perspektif ulama-ulama Islam. Kerana buku ini, mukaddimahnya saya ambil banyak pendapat-pendapat yang memuji Rasulullah daripada para pemikir-pemikir barat. Saya kata itu kaedah saya. Kerana buku ini bukan untuk semata-mata untuk Muslim baca, tapi saya nak buktikan kepada orang di barat ataupun orang yang non-Muslim dalam negara kita yang juga, kalau rezeki dia membaca buku ini, maka dia akan tahu bahawasanya, oh, Nabi Muhammad juga dipuji oleh sekolah-sekolah ataupun ilmuwan-ilmuwan pemikir dalam yang bukan Islam sekalipun. Nampak? Kita nak berkata dengan mereka. Kerana orang yang bukan Islam itu, kalau kita berhujah dengan nas Al-Quran dan Sunnah, dia bukan boleh faham. Maka kita guna-guna hujah-hujah daripada ilmuwan-ilmuwan barat sendiri untuk membuktikan tentang kehebatan Nabi SAW. Itulah yang saya cuba, gagasan yang saya cuba letakkan dalam buku yang tidak seberapa ini. Dan maklumat terakhir yang saya ingin sampaikan adalah, buku ini dalam masa 6 bulan, first print dia adalah 7,000 naskah dan terbit selepas pesta buku. Para penulis buku sangat teruja nak menyiapkan buku mereka dan terbit pada pesta buku KL, Kuala Lumpur. Kenapa? Kononnya sebab ramai mari, maka buku mereka sangat laku. Kerana pada buku ini ada royalti-royaltinya. Dan buku-buku saya, daripada royalti-royalti itulah saya akan buat untuk bayar saya punya yuran MA, Master, PhD dan sebagainya. Daripada royalti itu jugalah tempoh hari saya tak bekerja sehingga habis setahun. Dan saya yakin kalau saya tak beli rumah, saya boleh stay sampai tak payah bekerja pun. Itu kita buat bengkel tentang penulisan pula. Bagaimana dengan menulis? Saudara Hilal Ashraf balik daripada Jordan, tak kerja dengan siapa-siapa. Tu bina bisnes sendiri, gerakan dakwah dan sebagainya. Kahwin sendiri lah. Dan sebagainya, tanpa perlu minta duit dengan siapa-siapa. Masa dia pergi Jordan, dia balik dah ada 10 karya lebih. Dia tak perlu nak mengemis dengan siapa-siapa. Dia tak perlu nak fikir nak minta kerja, nak hantar resume. Tak. Dia dah bina legacy dia melalui penulisan. Dan sekarang ni di PTS, kalau di PTS, setakat yang saya tahu, royalti yang tertinggi RM300,000 setahun. Nak kerja apa lagi orang tu? RM300,000. Kalau di Karang Craft, ada orang dapat dalam masa 4 bulan dekat RM500,000. Nak tahu rahsia tu, kita buat bengkel penulisan pula. Sambungan, kalau berminat. Jangan main-main dengan dunia penulisan. Ia mampu membawa tuan-tuan ke dunia yang tuan-tuan tak pernah fikir. Nampak? Kenapa semua macam wow. Baik, sekadar itu saja. Jadi itu kaedahnya. Dan Mujahid sebut tadi tentang titas di belakang dan juga fakulti mengurusi Islam di belakang itu, memanglah masa tu saya agak kritikal kerana saya memang bercita-cita kononnya pada masa itu nak jadi pensyarah titas Tamadun Islam, Tamadun Isya. Sebab tu saya ambil master dalam bidang sejarah Tamadun Islam. Kerana UPM pernah jemput saya bincang tentang sejarah. Kenapa boring? Saya kata sejarah kerana boring kerana dia tak bincang juga tamadun, tentang kehebatan tamadun, peradaban dan pemikiran. Sejarah bila dipisahkan dengan tamadun, peradaban dan pemikiran, sejarah akan jadi kering. Sekarang akan jadi fakta, nama, tarikh, itu 5W, who, when, why, what, itu je. Bila dimasukkan dengan elemen tamadun, elemen peradaban, dia akan jadi sangat warna-warni. Dan saya tak ingat bila dalam masa saya tak kerja dulu, bila masa saya pernah tidur malam dengan selesa tanpa saya macam rasa ruginya aku tidur, aku tak baca buku. Buku-buku di rumah saya tu saya rasa, ui, macam mana aku nak tidur ni? Banyak benda lagi aku tak baca. Rasalah begitu. Bila rasa begitu, layaklah nak jadi sokong dan keladiri pemikir, saya bergurau.
Baik, itu saja mungkin. Banyak yang saya cakap, akan melalui pula dah maghrib ni. Terima kasih kerana sudi mendengar. Sebarang persoalan, saya mungkin yang saya cakap tadi mungkin tak betul semua, ada salah silap, tentu ada fakta yang lebih bagus dan sebagainya. Mohon boleh PM saya di Facebook dan sebagainya, kita akan baiki di masa depan dan sebagainya. Saya harap perbincangan ini diteruskan dengan pelbagai variasi lagi. Jemput tokoh-tokoh yang hebat, yang kritikal dan sebagainya. Kritikal pun kena ada adab. Kritikal yang beradab. Ini kritikal tidak beradab, itu masalahnya. Dia ulama Islam adalah kritikal, tapi mereka tidak menimbulkan dia ada istilah tu. Mereka kritikal, tapi mereka tidaklah bersikap ialah melampaulah, tidak berakhlak dan sebagainya. Baik, sekian saja. Terima kasih banyak-banyak. Yang indah, yang sempurna, yang cantik, yang segala hebat itu daripada Allah SWT. Yang lemah, yang kurang, yang cacat celah itu adalah pilihan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada sedikit, kalau nak nak beli buku, ada di sana, saya bawa sikit. Baik. Okay, terima kasih ucapkan kepada Ustaz Zahiruddin Zabidi. Okay, sebenarnya kita ada bawa Ustaz ada bawa beberapa koleksi buku, antaranya Melayu dan Islam, Politik, Indahnya Politik Islam, dan juga buku Ustaz yang Ustaz bedah tadi. Juga terdapat buku majalah Solusi, JMQ, dan juga Al-Ustaz dengan 3 buah satu set kita jual dengan harga RM5. Sebab ini yang version lama, tapi isinya masih evergreen. Okay, sebelum berakhir, kita ada beberapa pengumuman. Pertama sekali pengumuman daripada Unimasa. Jemput hadir diskusi Unimasa yang akan datang setiap hari Khamis. Selalunya akan diadakan setiap hari Khamis pada pukul 5 petang di tempat yang sama. Okey, juga yang kedua diminta like page Unimasa lah. Okey, balik search kat Facebook, type Unimasa, like. Okey, yang ketiga, sebenarnya Unimasa ni menganjurkan diskusi pelbagai tajuk, di antaranya tentang pendidikan, tokoh kritik sosial, undang-undang dan juga ekonomi. Jadi jangan lepaskan peluang kerana tidak dapat dalam kelas perkara ini. Okey, seterusnya pengumuman daripada program berkolaborasi dengan Unimasa, program Laukana Bainana di bawah Arabic Language Association ALA. Esok 11/12 pada pukul 8 malam di Experimental Hall, kita ada training dan juga teknik berfikir mendidik cara Rasulullah SAW oleh Dr. Mazwati, tim pekaji hadis psikologi, secara percuma. Kalau dekat luar ini RM80, esok kita bawakan khas secara percuma. Dan juga pada 12 bulan 12 2013 pada pukul 5 petang di Seminar Room CSC, Seminar Room 2 dan 3 CSC, kita bawakan khas satu tajuk yang agak kontroversial, tidak terlalu kontroversial lah, The Genealogy of Rasulullah SAW. Kerana tajuk ini membawa kepada pelbagai, tajuk ini sebenarnya khilaf sama ada The Genealogy itu adalah silsilah Nabi SAW. Ini juga mendapat pandangan yang pelbagai daripada pemikir dan tokoh. Okey, seterusnya 12 bulan 12 pada malam ni kita ada talk show yang bertajuk Laukana Bainana oleh Imam Muda Hasan, Imam Muda Ashraf dan Ustaz Husni TV9. Yang tu pada malam akhir. Okey. Okey, saya rasa itu je lah pengumuman yang dapat dibuat. Seterusnya kita buka kepada jualan. Siapa nak beli, nak minta diskaun, tanya Ustaz lah. It's not my work. Okey, sekian, kita tanggung dengan atas sebagai kafarah dan seterusnya.